Maka dengan sebab itulah Al-Imam Ghazali dia tampil dengan penjelasan dan juga at-taqsim, pembahagian azlah ini kepada tiga cadangan. Dia ada tiga cara, ada pun tiga kaedah azlah, yang mana ketiga-tiga ni mana salah satu daripadanya kita boleh lakukan, tetapi di sana ada yang munasabah, ada tak munasabah, ada yang terbaik, ada yang kurang. Yang pertama, sebelum daripada itu Imam Ghazali membahagikan dalam bab uzlah ini dua orang. Ada dua orang dalam bab uzlah ni. Maksud dua orang itu dua jenis golongan manusia. Orang yang pertama, mana jenis golongan yang pertama ialah orang yang mana dianya orang lain tu tidak berhajat kepada dia, pada agamanya, pada ilmunya. Maksud dianya orang tidak berhajat kepada ilmu dia, mungkin dia sendiri pun ilmu dia tu boleh pakai untuk diri dia je, pada awak makan untuk diri dia je. Maksudnya dia bukan orang alim. Itulah yang kita sedang bicara sekarang. Maka dia ada beza tentang orang panggil amal uzlah ini. Orang panggil di antara orang yang tidak, orang awam dengan orang alim. Jadi orang alim ni dia panggil orang yang orang tu berhajat kepada dia. Jadi secara mudah nak payah selalu kita sebut bahawasanya kalau orang alim memang mamnu, tidak boleh sekali-kali dia meninggalkan manusia. Orang alim dia tidak boleh meninggalkan manusia. Sebab apa? Sebab dia obor. Sebab dia adalah warasatul anbiya, pewaris al-ulama, warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi, mempesakai Nabi, ambil saka daripada Nabi, ambil saka kepada harta Nabi tak tinggal harta. Ya dah. Nabi tak, jadi ambil saka kau, ambil saka kerja buat Nabi. Hok Nabi selesai dah. Selesai dah tugas dia ni. Cuma kita lah pula. Alim ulama mengambil pusaka, mengambil kerja buat Nabi, makna segala kesusahan dan apa yang Nabi lalui, itulah yang mesti dilalui oleh para alim ulama. Maka dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut Nabi ni antaranya banyak yang Allah Ta'ala sifatkan Nabi ni. Antaranya ialah sirajam munira. Siraj maknanya obor. Jamnya dulu panggil obor. Lah ni kat lampu lah. Lampu munira yang mencerahkan. Nabi-nabi ni ialah lampu yang mencerahkan kehidupan manusia, yang menjadikan orang panggil roh kita ni, orang panggil boleh melihat segala hakikat sesuatu. Jadi kalau Nabi itu ialah orang panggil siraj, lampu yang menyuluh, maka ulama yang waris Nabi juga kerja dia juga adalah siraj juga. Tapi lampu ulama ni dia kecil sikit pada Nabi lah. Tu. Maksudnya ialah ulama dia tak boleh tinggalkan manusia kerana dialah yang bertanggungjawab menyuluh kehidupan manusia. Kalau tidak ada ulama, kita sekarang ni boleh jadi kalau kita tidak cukup berterima kasih kepada ulama, kerana sekarang ni di tempat kita, di masa kita masih lagi ada ulama. Dengan sebab tu kita tak berasa kehilangannya dan tak berasa peranan ulama tu betapa besarnya peranan. Dengan sebab ada ulama ni lah orang panggil terjaganya kita daripada kemukaan Allah Subhanahu Wa Taala dan terpenuhkan segala tuntutan fardu ain, fardu kifayah. Jadi penjelasan dalam kerana ada ulama. Bagaimana kalau tidak ada ulama dan ini ditelah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab ilmu ini akhirnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu ini akan diangkat oleh Allah Taala, dan cara Allah Taala mengangkat ilmu itu bukan Allah Taala cabut ambil daripada dada para alim ulama, tapi Allah Taala mengambil ilmu daripada para alim ulama dengan cara biqabdil ulama, dengan mengambil ulama. Bagaimana mengambil ulama? Mematikan para alim ulama. Maka ilmu dia pergi bersama dia lah. Bukan maksud ambil ilmu tu, angkat ilmu ulama dah ada lagi, lalu Allah Taala ambil daripada dada dia dah mati. Tidak. Tapi dengan cara mematikan para ahli ulama, sehingga sampai kepada satu masa, satu zaman, satu tahap yang mana di dunia ini tidak ada tak tinggal seorang habuk pun ulama. Ini hadis. Dan apabila tidak ada ulama, maka manusia pun mengangkatlah pemimpin mereka daripada kalangan juhalah, orang-orang jahil. Maka orang jahil yang jadi pemimpin ini ditanya, lalu mereka menjawab dengan kejahilan mereka itu, lalu mereka sesat dan menyesatkan manusia. Ini adalah hadis yang Nabi mentelaah maknanya apa yang akan berlaku di akhir zaman. Sekarang alhamdulillah makna ulama tu ada lagi. Tapi orang panggil trend, orang panggil ulama semakin tiada itu memang kita dapat lihat. Setiap kali seorang guru yang besar meninggal dunia, ada kodok yang boleh ganti dia? Ada kodok orang lain yang
orang makna ustaz atau guru yang setanding dengan dia, tak ada. Apabila mati, meninggal dunia, Allah yarham tuan guru Haji Abdullah Pondok Lubuk Tapah. Ada. Yang setaraf, yang setanding dengan dia. Ada. Yang mati tiada pengganti. Yang mengganti tiada seperti. Tok guru kita, ulama-ulama kita yang telah meninggal dunia, yang tidak ada yang mengganti. Yang boleh ganti dia tak ada. Tapi ganti juga boleh. Tapi yang mengganti itu tidak seperti apa? Seperti tok guru lah. Maknanya ilmu ni kanipih kotoh. Apatah lagi kita melihat tren umat Islam belajar ilmu Islam itu sendiri. Kalau ulama-ulama zaman dulu dia menguasai ilmu seluruh ilmu Islam ini. Tapi sekarang yang namanya pengajian ilmu Islam peringkat ibtidai tak apalah belajar iman, Islam, ihsan. Peringkat mutawassit mana sanawi kalau sekolah kan belajar iman, Islam. Tapi bila masuk kepada jamiah, universiti, ada belajar seluruh ilmu Islam. Mana ada satu kuliah. Yang namanya satu kuliah, satu jurusan, satu kos itu ialah jurusan usuluddin, jurusan syariah. Anak-anak kita yang belajar di Timur Tengah, di Mesir atau di mana-mana, mereka belajar jurusan usuluddin. Dia balik kampung, kita tanya hukum hakir, telepon dia kata, "Maaf Pak Cik, hamba ni bukan hamba tak belajar mana syariah, hamba belajar usuluddin." Orang kampung mana tahu? Orang kampung dia tahu kita mengaji Mesir je. Dan yang mengaji orang panggil ambil kuliah syariah sekalipun tidak isti'ab, tidak menghabisi. Kitab Ad-Durarul Bahiyah yang ikhtisar oleh Syekh Nuruddin Al-Banjari. Hamba baca kitab itu kepada pelajar-pelajar hamba, kitab Qawaidul Fiqhiyah. Dia ikhtisar daripada kitab Al-Ashbah wa Nadhair. Dalam itu dia duduk cerita. Yang sistem jamiah ni pula mana kuliah syariah ni pun dia tak habis. Yang namanya teks, kalau kata kitab mahali, dia tidak baca semua daripada kulit ke kulit sebagaimana kita baca ni. Tapi dia ambil cobek-cobek tak ni. Maka Syekh Nuruddin sebut dalam itu apabila ditanya pelajar-pelajar lepasan daripada sarjana maknanya syariat tentang hukum hakam, dia jawab ini tidak masuk dalam muqarrar saya belajar. Muqarrar makna silabus yang saya belajar. Yang namanya orang panggil kos ataupun jurusan syariat ni pun tidak menghabisi hukum fiqhnya. Itu adalah tren pengajian zaman sekarang. Maksudnya apa dia? Maksudnya ialah zaman sekarang ni orang mengaji Islam tu makna ambil bahagia-bahagia. Maka itu memungkinkan berlaku orang panggil perbalahan. Sebab ni orang mengaji usuluddin, istilah dia dah berbeza dah dengan orang mengaji tasawuf. Duk badi orang panggil mu tak kenal. Sebab apa? Sebab mengaji ambil cobek-cobek, ambil bahagia-bahagia. Ulama zaman dulu tu walaupun dia terkenal sebagai ulama fiqh, ulama tasawuf, mereka menghabisi ilmu Islam. Dia patutnya kita hari ni oleh kerana ada ustaz-ustaz ni pun ada ilmu tu sikit-sikit belaka, sepatutnya pakat bersatu lah ni. Tapi tidak pakat pakat duduk balah, duduk mengatur. Sebab ni dengan ilmu yang sedikit ini menyebabkan kita tu tak boleh nak memahami orang lain. Jadi maksudnya amanah ayat sini ialah tren orang panggil ilmu tu semakin sikit. Itulah yang berlaku. Dia cuma ustaz belaka ni. Tapi hak ni bahaya ni saja. Hak mengaji orang panggil mengaji Quran saja. Makna hak hafal Quran. Yang mengaji ilmu Islam makna fiqh saja. Jadi makna kecenderungan begini menjadikan orang itu ada ilmu Islam tu bahagia-bahagia tertentu. Dan ini lebih menyegerakan lagi orang panggil makna apa yang Nabi telahkan di dalam hadis ini. Jadi yang akhirnya ilmu ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala.